Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kembali dengan Ustazah pada minggu ini, sesi PDPR minggu keempat. Kita akan teruskan dengan pembelajaran kita di bidang ibadah pada minggu ini ya murid-murid, bertajuk bersuci daripada hadas. Sebelum itu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kita kembali kepada slide yang akan Ustazah tunjukkan. Pada minggu ini semua murid diminta beri perhatian terhadap pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu ini. Okey, Ustazah akan terangkan kembali tajuknya, iaitu bersuci daripada hadas. Hadal sa bermaksud apa? Disebut sebagai hadas, bukan hadis. Ramai murid-murid yang sebut hadis ni. Salah. Bersuci daripada hadas. Kita nak suci daripada hadas ni bagaimana? Hari ni kita nak tengok pengenalan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Di akhir pembelajaran, tengok 4.1.1 ni dalam DXKP ya. Kita nak tahu apa maksud hadas dan pembahagiannya. Yang kedua, kita nak tahu apa hukum bersuci daripada hadas besar ni. Apa hukum? Dan mestilah kalau hukum ada berdasarkan dalil naqlinya. Dan yang 4.1.3 menjelaskan perkara yang menyebabkan hadas besar. Apa yang sebab kita ni berada dalam hadas besar? Kita tengok dalam ruminya pula. Okey. Murid dapat menyatakan maksud hadis ke hadas? Maksud hadas dan pembahagiannya. Nak menyatakan, awak boleh menyatakan bila ditanya pada hukum bersuci berhadas besar berdasarkan dalil naqli, apa dia? Dan yang ketiga, awak dapat menjelaskan kembali perkara yang menyebabkan hadas besar. Okey, jom belajar sama-sama maksud hadas besar. Okey, apa dia hadas besar ni? Maksud hadas ni silap Jom kita nak belajar maksud hadas dulu. Iaitu kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Jadi kekotoran maknawi ni awak ingat satu je, iaitu benda yang tak nampak. Mata tak nampak kotor macam kita nampak najis, tak. Ini kekotoran maknawi yang ada pada diri kita, tapi kita sebenarnya kita rasa kita bersih kan? Tapi sebenarnya kita ada dalam keadaan hadas. Bukan kotoran yang tak nampak. Jadi macam mana kita nak hilangkan hadas ni? Kita rasa bersih tapi kotor sebenarnya. Hadas ialah kekotoran yang maknawi. Ingat hadas ialah kekotoran yang maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat. Okey. Dan nak sah ibadat, syarat dia kena bersuci. Bila kotor kena sucikan lah kan. Contohnya solat, tawaf. Solat kalau tak suci, kita masih berhadas, tak boleh solat. Kalau tawaf yang mengelilingi Kaabah tu tak boleh. Dan sentuh Quran pun kita tak boleh dalam keadaan berhadas. Okey, boleh ingat kekotoran maknawi. Okey, dua. Ni slide seterusnya disebut dua. Apa dua ni? Hadas. Pembahagian hadas, ingat ada dua. Hadas ada berapa? Dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil seperti saya bagi contoh buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, bersentuh dengan lelaki atau perempuan yang bukan muhrim, dan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi nak bersuci daripada hadas kecil dengan cara berwudu. Bila nanti Ustaz tanya, siapa yang berhadas? Maksudnya orang yang tak ada wudu lah. Bila kamu berada dalam keadaan wudu, maknanya awak bukan berhadas kecil. Maknanya awak suci daripada hadas kecil. Faham? Kedua, hadas besar. Hadas besar ada sebab yang menyebabkan hadas besar.
Dan cara nak suci pada hadas besar ini adalah dengan mandi hadas besar. Ustaz tanya lagi sekali, berapa pembahagian hadis? Hadis lagi. Ustazah pun silap. Pembahagian hadas ada berapa? 2. Ingat ada berapa? 2. Kecil dan besar. Hadas kecil, hadas besar. Okey, kita tengok apa hukum. Dia keluar terus wajib. Apa yang wajib ni Ustazah? Berdasarkan dalil naqli, dia dah bagi dalam Quran di sini. Okey, soalan, tahukah anda hukum bersuci daripada hadas besar? Kalau saya tanya sekarang, semua kena tahu, okey? Hukum bersuci daripada hadas besar ialah wajib. Wajib bermaksud mesti buat. Kalau berhadas besar, mesti kita bersuci. Kalau berhadas kecil, kita mesti bersuci. Ada cara-caranya, okey? Sebab dah dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab tu dia kata dalil naqli ini adalah daripada Al-Quran. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya baca. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apa maksud dia? Jika kamu berjunub, junub ni sebab dia yang menyebabkan dia hadas besar lah, maka bersucilah. Ini dalam Al-Quran. Kata-kata siapa? Kata-kata Allah dan perintah daripada Allah, dan dia adalah hukum dia wajib. Okay. Dan yang terakhir sekali, ada 6 bintang dekat sini. Apa dia? Iaitu sebab yang menyebabkan kita berhadas besar. Saya tengok di sini. Yang pertama, bintang pertama, wiladah. Wiladah adalah darah yang keluar mengiringi bayi semasa seorang ibu melahirkan anak. Okey. Nifas ialah darah yang keluar selepas bayi itu lahir. Seorang ibu melahirkan bayi, lepas tu dia akan keluar lagi darah daripada rahim dia, maka itu nifas. Wiladah yang mengiringi bayi, yang dekat baby tu kan, yang keluar selain bayi tu adalah wiladah. Okey. Kedua-dua wiladah dan nifas adalah berlaku pada wanita yang melahirkan anak. Okey, seterusnya keluar mani. Keluar mani ialah apa bermaksudnya? Air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okey, berlaku pada lelaki dan berlaku pada perempuan. Ya, kalau lelaki ni adalah tanda kepada dia mencapai umur baligh. Keluar mani, bila dia keluar mani, dia berada dalam hadas besar dan dia wajib mandi hadas besar untuk dia sucikan diri, boleh solat, boleh buat sentuh Quran dan sebagainya. Yang keempat, bersetubuh. Okey, apa dia bersetubuh? Melakukan hubungan jenis suami dan isteri. Ini berlaku pada orang yang dah berkahwin, dan bila berlaku ni dia itu yang menyebabkan dia berhadas besar. Okey. Yang kelima ialah mati. Orang yang meninggal dunia hendaklah dimandikan. Dia dah mati, jadi dia dimandikan dalam cara mandi hadas besar. Dan akhir sekali ialah haid. Haid ini berlaku pada perempuan ke lelaki? Perempuan. Okey, haid ialah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat. Okey, ingat ya. Dan haid ni adalah petanda bagi seorang perempuan itu telah mencapai umur baligh. First dia datang haid, itu adalah petanda dia adalah sudah baligh bagi perempuan. Bagi lelaki tadi yang keluar mani tu kan. Seterusnya. Okey, akhir sekali jom siapkan tugasan Ustazah. Rujuk buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3 dan buat latihan pada muka surat. Okey, semua ada dah kan? Semua dah ada? Kita lihat muka surat 79, 80 dan 81. 79, senang saja susun menjadi maksud hadas yang sempurna. Okey, dia ada 12 perkataan dan awak susun bagi jadi perkataan yang maksud hadas yang sempurna. Hadas bukan hadis nah, hadas. Muka surat 80, jawab soalan berikut, tulis pembahagian hadas. Ada tempat 02 ni dan beri maksud dalil naqli berikut.
Dia dah bagi ayat dan maksudnya awak boleh rujuk pada buku teks. Dan muka surat 81 akhir sekali ialah lorek pada sebab-sebab hadas besar. Hadas besar yang mana satu? 1 hingga 10. Saya baca satu-satu. Nombor 1, darah nyamuk. Adakah ia hadas besar? Kena muntah. Awak muntah. Adakah awak sedang hadas besar? Okay. Kalau bukan, jangan lorek tinggalkan kosong. Kalau ia, awak lorek dengan pensel warna atau pensel. Okey, bersetubuh. Nombor 3, bersetubuh. Nombor 4, nifas. Nombor 5, keluar mani. Nombor 6, terkencing. Terkencing ada besar ke? Okay. Awak ingat balik apa yang kita dah belajar tadi. Nombor 7, keluar air liur. Nombor 8, mati. Nombor 9, tertidur. Nombor 10, wiladah. Okey, itu sahaja tugasan Ustazah pada minggu ini. Sebarang kemusykilan dan masalah boleh PM Ustazah, okey? Semoga anak-anak 3 mutiara, 3 permata sihat selalu. InsyaAllah. Sama-sama kita doa, kita dapat belajar dengan tenang dan seronok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesungguhnya hanya